Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya MSSM, bagi saya saja SMSM. So hari ini kita ada satu Facebook Live lagi. Topik yang saya diberi hari ini adalah apakah kunci utama untuk konsisten dalam bisnes. So hari ini 17 September bersamaan dengan 10 Safar, kita diberi satu topik, apakah kunci, apa maknanya key lah, apakah kunci utama untuk konsisten dalam bisnes. Jadi sebelum kita bermula, jadi mungkin kita boleh mencari sedikit definasi lah apa itu konsisten. Konsisten dari segi bahasa bermaksud sesuatu hasil ataupun sesuatu usaha yang berterusan dan berpanjangan. Sesuatu hasil dan usaha yang berterusan dan berpanjangan. Itulah dari segi bahasa. Dan apakah itu konsistensi dalam bisnes? Maksud dalam bisnes pula adalah bisnes yang mempunyai pencapaian yang menepati keperluan atau mempunyai pencapaian yang diharapkan setiap masa dengan usaha dan ikhtiar yang berterusan. Jadi tiga komponen kat situ. Yang pertamanya adalah dari segi pencapaian, pencapaian, dan yang kedua dari segi usaha dan ikhtiar, dan yang ketiga maknanya ia dapat berlangsung secara berpanjangan dan berterusan. Jadi kalau kita bercakap dalam aspek bisnes, apa yang kita panggil sebagai berterusan dan berpanjangan mungkin kita definisikan sebagai suatu jangka masa lebih 5 tahun, suatu jangka masa 10 tahun, suatu jangka masa 15 tahun dan sebagainya. Sebab tu banyak company-company besar, mereka mempunyai journey map ataupun mereka mempunyai planning perjalanan mereka untuk 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Jadi apakah kita sebagai usahawan menepati satu konsistensi itu satu perkara yang mudah? Katalah kita sekarang reflect diri kita, adakah senang untuk konsisten dalam bisnes kita? Jadi kalau kita lihat kebanyakan kita yang masih berada dalam SME, sudah tentu ia sesuatu yang amat sukar untuk konsisten dalam bisnes. Dia tidak mudah. Kerana apa? Kerana konsistensi memerlukan beberapa kriteria yang akan kita rungkaikan tidak berapa lama lagi lah. Alright. Jadi mengapa kita perlu konsisten? Kenapa kita perlu konsisten dalam bisnes? Ataupun mengapa kita sebagai entrepreneur perlu konsisten dalam perniagaan kita? Perlu kita tahu bahawa syarikat ataupun entrepreneur yang ingin berjaya perlu kukuh. Mereka perlu kukuh dari segi perancangan yang menyeluruh. Perancangan yang menyeluruh. Mereka juga perlu pengurusan yang mantap. Yang mantap maknanya yang prudent. Begitu juga mempunyai sistem kewangan yang mantap. Untuk jangka masa yang berterusan, dan sudah tentu tanpa hasil dan usaha yang berterusan ataupun tanpa hasil dan usaha yang tidak berterusan akan menyebabkan syarikat atau entrepreneur itu menghadapi masalah. Jadi masalah apa? Masalah untuk terus exist ataupun untuk terus aktif dalam jangka masa yang panjang. Seperti yang kita tahu dalam statistik untuk SME terutamanya, hanya 30% saja syarikat aktif selepas 5 tahun. Jadi kat situ bolehlah kita membuat rumusan bahawa sudah tentu kita sebagai entrepreneur yang embark dalam bisnes akan gagal. Kita akan gagal kecuali kita melakukan sesuatu supaya kita luar dari kebiasaan. Jadi kebiasaannya orang gagal, jadi untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, kita kena melakukan luar dari biasa. Itu kesimpulannya. Jadi itulah sedikit sebanyak rungkaian mengenai apa itu konsisten dan kenapa ia perlu dalam bisnes. Kerana soalan yang saya dapat hari ini tak ada related dengan apakah kunci utama. Tak ada directly related lah mengenai apakah kunci utama. Jadi saya huraikan sedikit sebanyak lah mengenai apakah kunci utama untuk konsisten dalam bisnes. Jadi soalan pokoknya, apakah asas utama untuk konsisten? Untuk mudah kita ingat, jadi biarlah kita rumuskan, ada dua sahaja asas utama untuk kita konsisten dalam bisnes, iaitu yang pertamanya adalah dari segi matlamat
ataupun dari segi hala tuju kita. Maknanya dari segi keseluruhan niat kita dan juga dari keseluruhan end in mind kita. End in mind maknanya apakah bentuk bisnes yang kita mahu, maknanya apakah hasil yang kita mahu, bagaimana syarikat yang kita mahu, dan of course end in mind ni boleh bertukar semasa kita grow, tetapi kita mesti mempunyai satu end in mind. Katalah kalau kita bisnes mempunyai satu syarikat untuk servis motosikal umpamanya, apakah bisnes yang ingin kita bawa at the end of the day ataupun end in mind, bagaimana syarikat kita ingin, adakah kita ingin mempunyai satu syarikat servis motor ini iaitu untuk berkembang di beberapa daerah, dengan mempunyai beberapa orang pakar yang dapat membimbing dan supervise syarikat dari segi servicing, ataupun bagaimana. Maknanya kita juga mempunyai target kita dari segi hasil, iaitu dari segi revenue dan profitnya dan sebagainya. Jadi matlamat ini penting, dan nanti kita akan huraikan sedikit sebanyaklah. Kemudian yang kedua adalah dari segi sistem. Sistem, bila kita bercakap mengenai sistem, ramai orang takut, tapi sistem ini kita kena bermula dari satu sistem yang simple, yang mudah kita bina sebagai sebuah syarikat yang dibina oleh staff dan juga yang dibina oleh kita sendiri, supaya dia make meaning. Kita sistem ni kita tak boleh beli sebenarnya, maknanya kita boleh cari platform dan kita develop the system atas platform, tapi kita tidak boleh membina sistem dan kita kita follow orang punya. Maknanya kita kena bina, walaupun kita mungkin leverage daripada orang lain, tapi kita bina kita punya supaya kita boleh smart, kita boleh kita punya sistem itu berbau, dan juga boleh kita rasa seperti apa yang syarikat yang ingin kita corakkan. Dan banyak syarikat tidak mempunyai sistem, kerana itu mereka mendapat kesukaran. Umpamanya mereka nak buat satu sistem yang efisien susah, mungkin daripada permulaannya okey, tapi bila sudah banyak demand, maka ia dah tak efisien lagi dan customer akan lari. Begitu juga for example dari segi keuangan, mungkin dari segi request, approval dan sebagainya tidak mantap, kerana sering beralih cara dan beralih approval status. Dan di sinilah bila sistem kita tidak mantap, especially sistem perniagaan ini tidak mantap, maka kita akan mendapat banyak kesilapan. Kita akan membuat banyak kesilapan dan kesilapan ini pernah saya huraikan dalam Facebook Live. Antara 5 kesilapan utama yang saya dapat lihat daripada kita entrepreneur. Yang pertamanya adalah one man show. Bila kita tidak ada sistem, sudah tentu kita akan one man show berterusan. One man show ni okey mungkin untuk kita start daripada satu bisnes yang kecil, tetapi kita kena membina sistem agar syarikat kita boleh grow untuk menjadi sebuah syarikat yang besar, insya-Allah. Dan yang keduanya adalah kesilapan kita adalah tidak melakukan perubahan. Jadi maknanya bila kita tidak ada sistem, bagaimana kita nak berubah? Saya bagi contoh semasa pandemik COVID-19 yang bermula di Malaysia pada awal 2020 umpamanya, untuk mereka yang mempunyai sistem, sudah tentu mereka senang untuk berubah. Maknanya mereka akan adjust dengan mudah, mereka akan membuat penambahbaikan atau mereka membuat perubahan, kerana mereka sudah ada sistem dan senang untuk kita berubah bila kita mempunyai sistem. Yang ketiga, yang kesilapan yang kita buat adalah kita tidak membuat pemantauan prestasi. Kerana apa? Kerana pertama tadi bila saya bercakap mengenai matlamat, kita tidak mempunyai matlamat yang jelas. Of course, bila kita mempunyai dream, kita kena translate into reality. Nak translate into reality, kita kena ada target kita lah. Dan bila kita tak ada target, macam mana kita nak pantau? Ramai orang mungkin mempunyai target tapi tidak memantau. Ada orang yang tidak mempunyai target dan tidak memantau. Jadi di sini maknanya syarikat tidak akan berkembang. Mungkin soalan di sini, bagaimana saya nak melakukan ini semua sedangkan
saya asalkan kita masih lagi kecil dan sebagainya, ya kita boleh mulakan small. Dan insyaAllah Top Gun Consultancy boleh membantu. Kita boleh bagi free 1 hour consultancy, dan daripada situ kita boleh plan apa yang kita mahu buat, ya. Kerana memang tak ada magic dalam bisnes ni, tak ada magic. Kita perlu ada sistem, ya. Jadi kemudian yang seterusnya, kesilapan utamanya adalah mudah hilang arah. Yang ini ramai orang mengalaminya. Tadi related dengan matlamat jugalah, ya. Dan yang ke-5 iaitu komunikasi yang sangat lemah. Kenapa komunikasi sangat lemah? Kerana mungkin kita one man show, kerana kita tidak ada sistem, kita tak ada engagement system, ya. Kita tidak ada performance management system. Jadi staff dan organisasi tidak clear dengan hala tuju, especially dalam masa kita membuat perubahan. Ia mengambil masa, ya. Dan setelah mungkin organisasi comfortable, tiba-tiba tukar direction, jadi kita tak boleh adjust ataupun tak boleh adapt dengan perubahan yang begitu drastik, ya. Alright. Jadi bila kita cakap pasal dua asas utama itu, kalau kita translate lah, ya, into pusingan kejayaan sesuatu bisnes. Jadi kalau kita lihat pusingan kejayaan sesuatu bisnes ni, kita ada 4, ya. Ada 4 perkara, ya. Yang pertama saya panggil dia sebagai 4P lah. 4P senang untuk ingat. Jadi business cycle of success ataupun pusingan kejayaan sesuatu perniagaan itu adalah 4P. Apa itu 4P? Semua orang tahu. Yang pertamanya adalah planning. Ya. Ramai orang cakap if you don't plan, you plan to fail. Maksudnya kalau kita tidak mempunyai perancangan, kita merancang untuk gagal. Jadi apa pun yang kita buat kena rancang. Kita nak pergi kerja untuk sampai tepat pada masanya, for example 9 pagi. Ya, jadi kalau kita tidak merancang, saya beri contoh berapakah tempoh perjalanan, di mana kemungkinan ada roadblock, di mana kemungkinan ada jam dan sebagainya. Jadi kita tak akan sampai tepat pada masanya. Jadi kita mesti mempunyai planning, ya. Alright. Dan ini amat penting untuk semua orang lakukan. Yang keduanya adalah dari segi 2P yang saya masukkan adalah dari segi pelaksanaan. Semasa saya buat konsultansi 2 minggu lepas, syarikat yang alhamdulillah membuat kemajuan bila follow kita punya sistem ini, beliau mengatakan bahawa pelaksanaan adalah key. Maknanya dia sudah sampai level dia boleh buat planning, tapi pelaksanaan adalah satu cabaran. Kerana pelaksanaan bukan hanya melaksanakan apa yang patut kita buat, tapi pelaksanaan di mana kita follow planning yang kita buat. Jadi kalau planning kita tak betul, of course kita akan membuat penambahbaikan. Jadi planning yang mantap ni akan memastikan bahawa kita membuat kerja dengan betul setiap masa, ya. Membuat kerja dengan betul setiap masa, di mana kita akan avoid apa yang kita panggil sebagai price of non-conformance. Itu maknanya kita tidak membayar rugi dengan kesilapan kita, ya. So banyak daripada kita sebenarnya membuat kerugian daripada kesilapan kita sendiri, ya. Yang kedua, kita mungkin kita tak translate, ya, plan kita into activities. Sebenarnya bila kita membuat business planning, kita ada planning tahunan kita ada planning bulanan kita, dan kita ada planning yang kita translate into activity mingguan dan juga aktiviti harian. Jadi perlu kita translatekan supaya semuanya dapat kita laksanakan, ya. Staff, supporting staff dalam executive level adalah orang-orang yang akan melakukan aktivitis-aktivitis yang akan support planning bulanan kita dan planning tahunan kita. Begitu dia punya susunan. Dia tak ada magic dalam bisnes ni, ya. Alright. Okey. Dan sekiranya katalah kita membuat satu kesilapan atau sesuatu kita experience lambat umpamanya, jadi kita cepat kena buat recovery plan, ya. Dan memanglah bila kita membuat pelaksanaan, bukan semuanya akan mendatangkan hasil yang kita mahu. Jadi kat situlah kita membuat penambahbaikan dengan cara kita buat recovery plan. Okey. P yang ketiga adalah pemantauan. Kat sinilah di mana saya rasalah untuk SME industri
ramai daripada kita tidak melakukan pemantauan. Dan pemantauan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang berdisiplin. Dan dalam bisnes ni, untuk kita embark dalam sistem, kita perlu disiplin. Niat disiplin itu penting lah. So pemantauan ni mestilah pemantauan yang sistematik. Jadi di situ umpamanya kita memantau apakah kita mendapat target kita. Umpamanya kita melihat pencapaian kita dari segi KPI, Key Performance Indicator, yang kita buat di awal tahun, iaitu sebagai kita punya aktiviti Key Strategic Planning kita. Dan sudah tentu kita seperti syarikat-syarikat yang besar umpamanya, mereka membuat performance management system mereka setiap bulan. Setiap bulan adalah yang paling bagus lah. Kemudian mungkin di level board, di level board member, mungkin mereka buat every quarter, yang mana setahun mereka boleh lakukan sebanyak 4 kali. Tetapi dari segi operasi, dari segi pentadbiran syarikat, kita kena lakukan setiap bulan. Walaupun mungkin kita hanya ada organisasi yang kecil, yang hanya 1 staff, 2 staff dan sebagainya. Jadi sinilah pemantauan ini amat penting, dan ramai orang gagal, tidak konsisten dalam bisnes kerana tidak memantau. Maknanya dia dah tahu dah lewat. Maknanya dari segi competition, katalah sudah 6 bulan baru kita tahu, oh, there is a change in the market. Umpamanya kita dah 3-4 bulan baru dapat tahu bahawa kita punya target jauh daripada sasaran. Jadi bila kita melihat begini, kita tidak react dengan cepat. Jadi bila kita melihat secara bulanan umpamanya, kita akan dapat react untuk recover dengan cepat dengan cara melakukan penambahbaikan dan sebagainya. Jadi untuk berjaya, kita mesti buat luar dari biasa. Inilah salah satu daripada perkara luar dari biasa yang kita sebagai SME perlu lakukan untuk memastikan bahawa company kita boleh konsisten. Yang keempat ataupun P yang keempat adalah penambahbaikan. Penambahbaikan ini maknanya kalau kita boleh sampai kepada level yang keempat ini, insya-Allah kita boleh mendapat konsistensi dalam bisnes kita dalam jangka masa yang panjang. Dan apa pun yang kita buat adalah berkenaan dengan penambahbaikan. Betul kan? Maknanya mungkin kita gagal first time, kita dah buat planning, dah buat pemantauan, tapi kita gagal, dan kita buat penambahbaikan. Umpamanya kalau kita mempunyai target untuk mendapatkan 10 customer, untuk 10 customer untuk projek kita, projek katalah membina atau renovate rumah, katalah kita hanya mendapat 2 syarikat sahaja. Jadi kat situ kita melihat dari semua proses, dari semua sudut. Adakah dari segi promosinya, adakah kualiti delivery kita sebelum ini, atau adakah mungkin dari segi management operation kita dan sebagainya. Jadi bila kita melihat dari segi pemantauan, maka senang untuk kita membuat penambahbaikan. Jadi penambahbaikannya datang daripada pelaksanaan dan pemantauan. Tanpa pemantauan, sukar untuk kita melakukan penambahbaikan. Sebab tu banyak company dia akan buat study after study, banyak sangat study. Kerana apa? Kerana pemantauan tidak dilakukan dengan cara yang mantap. Bila ada masalah, buat study. Bila study dah habis, nak implement, time tu market pun dah change. Jadi lambat untuk kita react. Dan study itu memang penting, tetapi taklah semuanya perlu kita buat study, sedangkan kita boleh membuat penambahbaikan secara biasa. Jadi untuk sebenarnya key ataupun yang paling utama daripada 4P ini untuk kita sustain dalam bisnes adalah penambahbaikan. Tetapi kita tidak akan dapat membuat penambahbaikan sekiranya kita tidak ada membuat planning, tidak ada membuat perlaksanaan, dan juga tidak membuat pemantauan dengan cara yang betul. Alright. So jadi daripada semua 4 apa tu kita panggil 4 komponen tadi, bolehlah saya rangkumkan bahawa
sebuah syarikat itu kena mempunyai 4 tiang utama lah. So tadi saya terangkan apa yang kita perlu, iaitu 4P tadi. Dan bila saya rangkumkan, kita perlu mempunyai 4 tiang ataupun 4 skop dalam bisnes kita lah. So yang pertamanya, kita mesti mempunyai assurance system. Assurance system ni berkenaan dengan quality of delivery. Maknanya kualiti kerja kita. Bila kita mempunyai guideline kita mempunyai procedure, kita mempunyai work instruction dan kita follow dengan guideline yang mudah dan senang untuk difahami oleh semua, maka insya-Allah kita punya assurance akan mantap dan company kita akan dikenali sebagai sebuah syarikat yang berkualiti. Yang kedua adalah dari segi governance. Governance ni maknanya sesuatu yang mesti kita follow, iaitu berkenaan dengan local authority seperti MBSA. Apakah syarat bangunan office kita untuk kita laksanakan dari segi safety, dari segi advertisement kita, signboard kita dan sebagainya, juga daripada local authority yang lain lah, pejabat tanah dan sebagainya. Dan yang kedua, mungkin daripada SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, untuk kita follow apakah syarat-syaratnya, dan begitu juga dengan lesen-lesen yang kita miliki lah. So banyak syarikat mempunyai bidang-bidang tertentu dan mereka mendapat lesen-lesen daripada agensi-agensi kerajaan yang related lah. Jadi kat sini kita perlu follow, kerana kalau kita tak follow, kita ada risk kat sini. Mana risk mungkin kita kena saman dan sebagainya, dan reputasi company kita akan orang kata akan merudum ataupun menurun. Saya bagi contoh, umpamanya cara kita membuang waste, membuang waste management lah. Kalau kita tak properly, kita buang ikut peraturan, maka ia akan contaminate longkang, drain system ataupun perairan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga saya dapat rangkumkan ialah kita mesti ada operation management. Maknanya kalau kita ada rumah tu, pilar yang ketiga, kita mesti ada operation management. Dan inilah yang paling besar sekali lah dalam banyak-banyak tiang tadi. Ini tiang yang orang kata kita perlu ada mantap lah, supaya bisnes kita mempunyai satu business system dan business process yang ada. Jadi kita mulakan small dan biar ialah sesuatu yang dapat kita follow. Maknanya kita bina satu yang simple yang dapat kita follow. Kalau kita buat satu yang complicated tapi kita tak boleh follow pun susah. Jadi kita buat yang simple dan kita boleh follow. Bila kita ada sistem, kita boleh follow, insya-Allah kita akan berjaya. Dan yang keempat yang ramai orang tidak melakukannya adalah ataupun ramai yang tidak mempunyai pilar yang keempat, iaitu change management. Change management ni amat perlu kerana 3 perkara. Yang pertama mungkin market change. Pandemik juga menyebabkan market change umpamanya. Jadi apakah reaksi kita dengan market change. Yang kedua adalah dari segi organisation change. Katalah kita ada key people yang resign, apakah perubahan yang perlu kita lakukan, ataupun apakah prosedur ataupun guideline dalam syarikat yang kita ada untuk memastikan bahawa syarikat tidak affected dengan adanya organisation change. Yang ketiga adalah dari segi business change. Maknanya terutamanya zaman pandemik, adakah kita nak maintain dalam bisnes yang sama? Katalah umpamanya jika kita berada dalam satu business construction, bila pandemik mungkin kita tidak boleh keluar melakukan aktiviti bisnes kita kerana ia bukanlah essential service. Adakah kita nak maintain? Adakah kita nak continue dengan penambahbaikan, ataupun kita nak tukar bisnes baru dan sebagainya? Kat sinilah change management amat perlu dalam bisnes, dan ia menyumbang kepada konsistensi sebuah syarikat. Alright, so maknanya lama saya dah huraikan, actually banyak perkara yang saya huraikan pada hari ini. Jadi sebenarnya insya-Allah pada minggu hadapan, iaitu pada 21 hari bulan September, saya akan adakan short training. Boleh register, very minimal cost. Minimal cost untuk attend this one day training yang saya akan kongsikan dengan berbentuk diagram, juga berbentuk explanation atau huraian
mengenai bagaimana ataupun apakah kunci utama untuk konsisten dalam bisnes. Jadi saya akan huraikan 8 kunci utama dalam bisnes. Jadi jangan miss Sebab apa? Sebab 8 kunci ni adalah berdasarkan kepada 4 P dan juga kepada 4 pillar yang saya maksudkan tadi Dan ini merangkumi the strategic direction, ia merangkumi business model, business plan, ia merangkumi business planning, merangkumi business mathematics, merangkumi business performance management dan juga improvement and innovation. Dan saya tambah lagi 2 komponen software kita, iaitu 2 komponen yang related dengan people, iaitu yang related dengan manusia, iaitu yang pertamanya of course the leadership dan yang keduanya adalah dari segi leveraging and partnership. Jadi 8 kunci utama ini akan saya huraikan nantilah dalam training, 1 jam training lah, very minimal cost. Boleh daftar, jangan ketinggalan sebab yang ini yang saya kumpulkan, yang saya experience sendiri dan saya kumpulkan daripada statistik, daripada pembacaan dan juga dari segi pemahaman saya Alright. So penting untuk kita tahu setiap komponen itu nanti Alright, sekarang saya beralih kepada soalan-soalan yang dikumpulkan dan saya mungkin boleh go through satu-satu lah, tapi mungkin jawapan tak boleh nak panjang kerana mungkin kita ada lagi lebih kurang 20 minit lah kat sini 20 minit. Okay. So soalan yang pertama, kalau ada soalan dekat, boleh utarakan di kita punya Facebook lah boleh utarakan soalan. Jadi mungkin boleh saya bantu untuk menjawabnya lah, insyaAllah Okay, soalan yang pertama yang saya dapat, bagaimana nak mengelakkan kekerapan sering gagal dalam bisnes? Bagaimana nak mengelakkan kekerapan sering gagal dalam bisnes? Dia ada jawapan yang simple lah. Jawapan yang simple sudah tentu kita learn from the mistake. Jadi kita kena belajar dari kesilapan. Maknanya gagal itu kita tidak boleh lari. Setiap apa yang kita buat sudah tentu ada kegagalan, sama ada kegagalan itu kecil atau kegagalan itu besar dari segi definisi kita sendiri. Gagal di sini mempunyai definisi lah Jadi jawapan singkat, kita learn from the mistake. Itu key. Maknanya kita belajar daripada kesilapan kita. Iaitu dengan cara kenapa kita gagal. First soalannya, kenapa kita gagal? Katalah for example, kenapa syarikat kita tidak boleh dapat profit 1 juta yang kita mahu? Kerana kalau kita tak dapat 1 juta, kita tak dapat continue untuk operate. Jadi kat situ bila kita start dengan soalan demikian, kita akan bercakap lah, kita tidak dapat 1 juta kerana mungkin kita tidak dapat projek 5 projek yang sepatutnya kita target. Dan kita tanya kenapa kita tidak dapat projek. Sudah tentu kalau kita buat 5 why analysis, kita akan jumpa lah mungkin kenapa kita tak dapat projek. Kerana pertama, kita tidak cukup submit tender, banyak tender lambat, kita miss tender dan sebagainya, ataupun kemungkinannya klien sudah tak mahu award kita kerana kita ada quality delivery issue for example, ataupun kita tak dapat 5 projek umpamanya kerana kemungkinan kita rely kepada a person di dalam syarikat-syarikat tersebut, dan ini bila ada perubahan dari segi organisasi, kita mengalami masalah. Jadi bila kita buat 5Y atau root cause analysis ini, sudah tentu kita belajar. Maknanya itulah yang kita panggil sebagai learn from the mistake. Kita tahu root cause. Kita mesti kena tahu underlying root cause. Jangan kita buat macam bila kita ada suatu masalah, kita terus buat conclusion, oh ini sebab ini. Tidak. So kita kena disiplin. Kita sit down dengan staff kita. Kalau kita punya staff, kenapa kita tidak mencapai, kenapa kita gagal dan sebagainya. Sampailah kita ada underlying root cause dan kita address underlying root cause tadi dalam kita punya penambahbaikan, supaya kita translatekan into yearly planning ataupun monthly planning, yang mana kita translate into weekly activities dan juga daily activities. Dan insyaAllah kita akan improve. Okay.
kat mana saya tadi? Okey. So maknanya bila gagal ini, kalau kita lihatlah ramai orang-orang yang berjaya sering bercakap bangkit bila gagal, bangkit bila gagal. Mungkin senang untuk kita uraikan bangkit kita gagal, tapi itulah saya kata kita kena faham bagaimana kita nak bangkit. Bukannya maknanya bila kita gagal terus kita buat sekali lagi. Bila kita gagal terus kita buat sekali lagi. Maknanya tak. Maknanya bila kita gagal kita buat muhasabah diri, kita buat refleksi, kita buat root cause analysis, barulah kita tak akan gagal banyak kali. Tapi ada juga orang yang gagal bangkit tanpa buat detail analisis dan sebagainya, tanpa membuat penambahbaikan yang patut, dia berjaya juga akhirnya lah, mungkin setelah 10 kali, 20 kali. Jadi kita tak nak lah kalau boleh gagal begitu banyak kali lah. Maknanya kalau boleh kita gagal sekali, 2 kali, kita sudah boleh improve dan sebagainya. Jadi komponen yang paling penting di sini adalah penambahbaikan. Jadi kalau kita balik kepada 4 cycle of success tadi, di mana planning kita, di mana pelaksanaan kita, di mana pemantauan kita, dan di mana penambahbaikan kita. Saya harap menjawab soalan lah bagaimana kita nak mengelakkan kekerapan, kegagalan dalam bisnes kita. Okey kan? Alright. Okey. Soalan yang kedua. Bagaimana memulakan bisnes dengan modal yang tidak banyak? Soalan ni banyak kali sebenarnya diutarakan, tapi tak apalah, kita huraikan sekali lagi. Sudah tentu bila kita nak mulakan bisnes, kita perlukan modal. Apa itu modal? Modal bukan hanya dari segi keuangan, tapi modal kita dari segi masa kita. Dari segi masa kita lah. So kalau kita tak ada masa, bagaimana kita nak berniaga? Kalau kita ada duit, kita tak ada masa, kita boleh bisnes. Maknanya kita masih boleh bisnes dengan cara kita mencari partner yang ada masa. Sebab tu kalau dalam bisnes kita kena kita kena orang kata matching lah, buat matching. Mungkin ada orang ada duit, tapi dia kena mencari orang yang ada duit ni, kena mencari orang yang expert, orang yang tahu dalam bisnes yang dia buat, supaya dia dapat diamanahkan untuk run the business. Dan orang yang ada kemahiran ni mungkin dia tidak ada modal, jadi kena mencari orang yang ada modal. Jadi mereka boleh complement each other. Itu cara kita untuk membuat strategic partnership, ataupun caranya kita untuk mencari business partner, ataupun kita nak leverage on partners business. Semua ni adalah komponen-komponen yang perlu kita tahu. Alright. So salah satu cara bagaimana kita nak memulakan bisnes adalah saya bagi contoh, katalah dia seorang pelajar di tahun 3, di tahun 4 umpamanya dia nak start buat bisnes. Jadi sudah tentu bisnes yang paling sesuai adalah bisnes network marketing. Network marketing maknanya satu bisnes yang kita boleh lakukan dengan cara kita allocate time. Saya bagi contoh, orang Malaysia selalu selalu istilahkanlah dengan apa yang dipanggil sebagai bisnes produk orang. Jadi bisnes produk orang ni bagus sebab apa? Sebab kita tak payah manufacture, kita tak payah produce the product ataupun services, tapi kita hanya pasarkan. Kita pasarkan dan kita promote, dan kita akan dapat kita punya keuntungan lah. Maknanya jadi kat sini elemen bagaimana nak manufacture, bagaimana nak operate manufacturing, bagaimana itu dan ini kita tak buat, kita hanya buat pemasaran. Dan kat sini kita akan belajar, bila kita dalam network marketing ni, kita akan belajar bagaimana kita nak memasarkan produk dan services kita. Dan sudah tentu ia bagus. Kerana apa? Dalam network marketing dia low startup cost. Maknanya nak start bisnes kita tak perlu modal yang banyak. Katalah satu produk suplemen umpamanya, kita hanya perlu untuk menjadi members dan mungkin membeli produk yang kita mahu. Kemudian dia boleh generate unlimited income, unlimited income, dan kita boleh belajar mengenai bisnes daripada sini. Maknanya kita tak perlu complete kita punya business knowledge kita daripada startupnya, daripada planning planning to setting up the company,
sehinggalah kita execute dan sebagainya. Maknanya kita boleh start small, iaitu kita fokus kepada marketing dan promotion, di mana insya-Allah kita akan develop kita punya business knowledge daripada masa ke masa, ya. Dan dalam business network marketing ni kita boleh hanya menjadi agent ataupun dropship, ya. Kalau macam student mungkin dropship adalah sesuai, di mana dropship ini tidak memerlukan modal. Maknanya mereka membantu dari segi memasarkan, di mana pihak korporat, pihak headquarters akan menyalurkan produk bila ada demand saja. Dan ataupun kita boleh jadi agent, ya. Jadi agent mungkin ada syarikat mengenakan syarat untuk kita ambil produk dahulu, ataupun ada syarikat yang kita boleh atau bersifat seperti dropship lah, di mana hanya bila ada order barulah kita boleh order kepada headquarters dan delivery direct kepada customer, ya, dan sebagainya. Jadi lagi satu, network marketing ni kita masih boleh melakukan bisnes ini semasa kita bekerja atau semasa kita belajar. Cuma caution dia adalah bahawa kita jangan melakukan kerja yang kita lakukan ekstra ini di masa bekerja, ya, sebab kerana kita dibayar gaji untuk syarikat yang kita bekerja. Jadi adalah salah dari segi akta ataupun dari segi prosedur syarikat ataupun dari segi syariah sendiri, bahawa kita melakukan kerja lain di time syarikat kita. Jadi kita kena allocate time di luar. Seperti saya mula 7 tahun lepas saya mula berkecimpung dalam network marketing. Jadi masa yang saya allocate adalah selepas maghrib, iaitu selepas pukul 8 sehinggalah saya habis membuat my second business sehingga pukul 12 dan pukul 1 pagi. Jadi kita kena allocate time di mana ia tidak bercanggah dengan bisnes kita. Tapi untuk kita berada dalam network marketing, kita perlu, satu perkara yang perlu kita lakukan adalah untuk kita melakukan penilaian. Penilaian itu penting. Kerana apa? Ramai daripada kita buat network marketing ikut-ikutan. Jadi kawan kita propose, kita pun buat, kita try. Kemudian kita rasa tak boleh, kita try lagi satu. Dan kita try lagi satu dan sebagainya. Jadi ia mungkin agak membuang masa, ya. Jadi apa kita buat? Kita perlu membuat sedikit penilaian. Penilaian dari aspek pertama, dari segi keutuhan syarikat, kekuatan syarikat. Kekuatan tu maknanya dari segi finance, dari segi management, dari segi model dan sebagainya. Bolehlah kita buat penilaian, ya. Kedua, dari segi kekuatan keuangan. Kerana apa? Kerana kalau kita dah buat bisnes, mungkin kita tak dapat return, ya, daripada sepatutnya. Dan juga kita perlu mengkaji apakah business model dia. Mungkin setengah daripada kita tak suka piramid sistem, jangan kita involve dalam piramid sistem, ya, dan sebagainya. Kemudian bila kita membuat penilaian, kita juga lihat syarikat itu sendirilah. Adakah kalau syarikat itu baru, adakah dia boleh buat long term business? Tak. Kalau syarikat itu sudah lama, dan mungkin ia satu kekuatan untuk kita involve dalam produk dan syarikat yang kita mahu. Jadi maknanya kita kena buat penilaian. Jangan kita ikut, ya. Maknanya kalau kita nak buat bisnes, kita tanya orang sebelah, kau buat bisnes apa? Oh, aku buat ni dan kita ikut. Tak boleh. Maknanya kita kena buat penilaian sendiri. Ambillah beberapa produk yang ada di market. Okay, mungkin kita start dengan apa jenis produk atau services yang kita mau involve. Adakah dari segi kesihatan, adakah dari segi perkhidmatan, adakah dari segi produk-produk lain yang tertentulah. So selepas kita identify, dan kita identify company-company, syarikat-syarikat yang kita mahu, dan kat situ kita nilaikan dan kita pilih the best. Sebab tak susah pun. Cuma kita ni tak rajin mencari. Kita rajin ikut tapi kita tak rajin mencari. Itu kesilapan mereka yang buat network marketing lah. Mereka ikut-ikutan sahaja, ya. Alright. Okay. So yang kedua, of course kita boleh juga buat traditional business dengan modal yang rendah, tapi kita kena buat start small, mungkin mengikut kemahiran kita. Jadi kalau kita nak buat traditional, kalau kita nak buat business tradisional tetapi modal yang rendah, kita mesti buat bisnes ikut kepakaran kita. Kalau katalah kita pakar, kita seorang chef, kita pakar membuat kek, jadi kita boleh start buat bisnes supply kek lah kepada
customer kita, mungkin melalui pre-order, melalui platform digital marketing kita dan sebagainya. Jadi kita start small. Kalau kita bagus daripada segi IT, umpamanya, mungkin kita boleh start dengan bisnes yang small, iaitu kita start untuk membuat servicing komputer dan sebagainya lah. Alright, so kita boleh start tradisional atau network marketing, tetapi mesti kita membuat penilaian. Okay, yang ketiga, bolehkah bisnes sambil bekerja? Tadi saya sudah jawab sebenarnya lah. Boleh dan tak boleh lah. Boleh bila kita kena allocate masa yang sesuai. Jangan kita konflik dengan pekerjaan kita kerana ia menyalahi lah. So kita kena allocate, dan untuk selalunya orang selalu beritahulah, saya tak boleh buat bisnes ni kerana saya sibuk. Tidak, sebenarnya orang yang paling menghargai masa adalah orang yang sibuk. Kerana apa? Kerana mereka tahu setiap saat itu amat berharga. Jadi perlu untuk kita allocate masa. Jadi bila kita dah decide untuk membuat second business, kita allocatekan masa. Seperti yang saya nyatakan tadi, saya allocate selepas maghrib hinggalah tengah malam. Itulah saya allocate masa untuk saya buat bisnes yang kedua, yang mana mindset saya sentiasa berkata bahawa saya ada 2 full time business. Alright. Yang kedua adalah dari segi itulah, kalau kata bolehkah bisnes sambil bekerja, saya rasa boleh saja. Maknanya satu lagi cara bagaimana kita nak lakukannya, kita boleh lakukan macam saya kata tadi, boleh buat network marketing ataupun kita buat kecil-kecilan lah di rumah untuk embark on the traditional business. Traditional business ni maksudnya bisnes yang mana kita ada organisasi. Mungkin untuk peringkat permulaan, organisasi kita seorang, dan kita ada manufacturing kita kat rumah, kita ada oven kita, microwave kita, dan kita mungkin ada acuan dan sebagainya. Itu kira kilang kita lah in the beginning. Sehinggalah kita boleh umpamanya menyewa atau membeli fasiliti untuk membuat kek dan sebagainya. Alright, soalan yang keempat, bagaimana hendak membuat duit sebagai dropship atau agent atau stokis? I think yang ni pun saya dah terangkan lah. Bagi saya lah, nak buat duit tentulah kita kena buat sale. Bagaimana kita nak buat sale? Kita nak buat sale tentulah kita buat promosi. Maknanya bagaimana kita nak buat sale, kita kena buat promosi supaya kita boleh translate prospek kita untuk menjadi customer. Maknanya kita kena pastikan prospek kita membeli produk kita, barulah kita dapat sale. Bila kita dapat sale, sudah tentu kita akan dapat hasil, mungkin dari segi commission dan sebagainya. So senang saja. So untuk dropship, keuntungannya adalah kita buat marketing, bila ada sale, headquarters akan hantar direct kepada customer. Jadi kita tak perlu apa-apa modal. Untuk kita menjadi agent, sudah tentu kita kena melihat dari segi business model syarikat tersebut lah. Sekiranya kita memerlukan modal untuk membeli produk untuk kita edarkan, maka kita kena pastikan bahawa kita ada mampu untuk kita promote, untuk kita market, dan at the same time kita ada mampu ada duit, di mana kita ada modal. Dan yang ketiga, stokis. Stokis ni sebenarnya sistem yang lama lah, sistem network marketing yang lama. Kalau network marketing yang lama, kerana komunikasi ketika itu belum bagus lagi, so selalunya kita akan ada kilang ataupun business headquarters, kemudian kita ada wholesaler, daripada wholesaler mungkin peringkat negeri, kemudian kita ada stokis ni mungkin di peringkat daerah, kemudian kita ada agent di peringkat negeri, dan mungkin kita juga ada dropship. So itu saya rasa buat masa ini sudah semakin berkurang. Sistem ini digantikan dengan satu sistem yang lebih mudah lah dengan adanya platform digital marketing. Jadi apa yang saya boleh rangkumkan di sini adalah, sebelum kita embark untuk nak buat duit lah dengan bisnes-bisnes yang dimasukkan tadi, pertamanya kita kena assess masa kita. Kita nilai berapa banyak masa kita nak allocate. Kalau kita ada 2 jam pun still kita boleh buat. Kita ada 3 jam pun kita boleh buat. Ada 4 jam pun boleh buat. Cuma bagaimana kita nak manfaatkan masa yang kita ada. Jadi first kita assess masa. Yang kedua, kita kena assess kemampuan keuangan kita.
berapa kemampuan yang kita ada untuk kita buat modal. Sebab tu kalau kita tak banyak modal, kita kena cari satu sistem yang tak banyak modal seperti dropship dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah penilaian syarikat yang telah pun saya jelaskan, iaitu kita melihat dari sudut syarikat, kita melihat dari segi produk, adakah produk itu trend sekarang umpamanya, dan juga dari segi kewangan, iaitu kewangan kita lah ya. Okay, so yang kelima, soalan yang kelima sini, bolehkah memasarkan produk dan servis tanpa banyak modal dengan sifar kos pemasaran? So ada dua benda, saya pun dah jawab tadi mengenai modal. Yang kedua, sifar kos pemasaran. I think di market ini ada lambakan kursus-kursus pemasaran. Kebanyakannya mengenai kursus pemasaran, tapi kurang dari sudut bisnes. Sebab itu Top Gun Consultancy kita adakan untuk complement, di mana kita fokus lebih kepada bisnes end to end. Maknanya daripada manufacturing ataupun daripada engineering hinggalah kepada peringkat promosi, peringkat marketing and sale, dan pada peringkat execution hinggalah kepada closing. Jadi kita ada end to end untuk kita membantu ramai SME di luar sana. Tetapi untuk marketing ni banyak, kita boleh ikuti, for example kursus daripada Najib Asadok, daripada Irfan Hairi, daripada Dr. Azizan, dan banyak lagi lah. Saya rasa di luar sana sifu-sifu yang boleh mengajar tentang marketing, ya. Okey. Jadi sudah tentu kita, soalan dia boleh ke memasarkan, memanglah kita boleh memasarkan sebab kita dah ada Facebook ad, kita ada Instagram, okay, and then kita mungkin boleh buat digital marketing kita sendiri, ya. Sebab semua aktiviti ni adalah untuk memastikan bahawa kita mempunyai satu prospek, ya, mempunyai suatu follower ataupun prospek yang kita boleh translate untuk menjadi customer kita, di mana bila kita sudah pun berjaya untuk membekalkan mereka dengan nilai yang ada dalam produk dan servis kita. Jadi bila mereka melihat produk dan servis kita mempunyai nilai tambah yang berkenaan dengan keperluan mereka, sudah tentu mereka akan membeli. Jadi tak ada masalah untuk memasarkan. Jadi memang ada kos yang hampir sifar lah, maknanya kos tak banyak dari segi pemasaran. Sebab tu ramai daripada kita, alhamdulillah sekarang ramai Bumiputera mula berkecimpung dalam bisnes kerana kita sudah ada medium pemasaran yang kita boleh lakukan, ya. Malah kita boleh pasarkan produk kita dekat platform yang ada seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Begitu juga dengan Grab, begitu juga dengan Food Panda dan sebagainya. Jadi kat sinilah di mana ramai Bumiputera sudah pun berkecimpung dalam platform pemasaran seperti ini, dan kita tak ada masalah lah, ya. Alright. Kemudian soalan yang terakhir, soalan terakhir ke dua soalan terakhir? I think soalan yang kedua terakhir, ya. Adakah cara yang pantas untuk jana 10,000, 100,000 atau lebih sebulan? Jawapan paling senang adalah tidak ada jalan singkat. Tidak ada jalan singkat. Tadi saya dah cakap, tak ada magic dalam bisnes. Kena follow the system, ya. Kena follow what it takes to be a successful entrepreneur, ya. So soalan ni amat general lah, maknanya 10,000, 100,000. Semasa saya buat network marketing tahun pertama dan tahun kedua, saya menjana average pendapatan saya adalah lebih kurang dari RM6,000 hingga kepada RM15,000 sehari. Maknanya setiap hari saya dapat income RM6,000 hingga RM15,000 sehari, ya. Jadi tidak mustahil pun, walaupun kita bisnes produk orang ataupun kita membuat network marketing, memang kita boleh mendapat income seperti itu, ya. Dan ini telah pun saya alami, ya, sebelum ini, dan saya ada testimoni lah. Siapa yang nak tahu detail bagaimana saya melakukannya, boleh ada free consultancy, tak ada masalah, ya. Alright. Dan kita boleh pun lakukannya dalam network marketing ataupun dalam traditional business. Tapi jawapan paling singkat yang saya boleh nyatakan adalah
tidak ada shortcut dalam bisnes ini. Maknanya kita mesti mempunyai perancangan, kita mempunyai model kita, plan, mempunyai pemantauan kita, di mana pemantauan itu kita mesti memantau dari segi target dan kita memantau dari segi pelaksanaan, ya. Alright, dan insya-Allah bila kita sering melakukan penambahbaikan, lama-lama kita akan capai target, malah melebihi target apa yang kita dapat, ya. Alright, so seperti satu syarikat yang saya nyatakan hari ini, di mana syarikat ini mendapatkan konsultansi daripada Top Gun Consultancy, sudah pun dapat double, sudah pun pergi ke arah untuk double the profit pada tahun ini kerana mereka follow the process, ya? Dan tidak ada magic di sini, di mana mereka dapat lihat penambahbaikan dengan senang, ya. Alright. Soalan yang terakhir iaitu bagaimana hendak menjayakan bisnes hingga mampu untuk berhenti kerja. Ini soalan-soalan yang related dengan tadilah. Soalan saya senang saja. Nak berjaya dalam bisnes seperti saya tadi, kita kena ada 8 kunci utama. So nak tahu 8 kunci utama bagaimana nak berjaya, apakah itu definisi berjaya kat sini? Definisi berjaya di sini saya istilahkan sebagai konsisten dalam bisnes. Apakah itu konsisten dalam bisnes? Maknanya hasil dan usaha yang berterusan, yang menghasilkan ataupun yang membawa kita kepada pencapaian yang kita mahu dalam jangka masa yang panjang, dalam masa 5 tahun, 10 tahun, 15 dan sebagainya. Jadi kita taklah termasuk dalam satu grup di mana company kita tidak aktif selepas 5 tahun, ya. So sesiapa yang nak ikuti apakah 8 kunci utama untuk berjaya dan konsisten dalam bisnes, insya-Allah pada minggu hadapan, pada hari Selasa 21 hari bulan, jangan lupa untuk berdaftar. Sekejap saja, dalam sejam saja saya akan berkongsi dalam short training ini. Insya-Allah kita akan berikan diagram, akan huraian yang sepatutnya berdasarkan pengalaman kita, ya. So untuk berjaya tidak ada shortcut, kita perlu ada 8 komponen. Tapi 8 komponen ini bolehlah saya rangkumkan kepada 3 faktor. Yang pertamanya adalah dari segi ilmu. Maknanya untuk kita berjaya dan sustain dalam bisnes, kita mesti penuhkan ilmu kita. Maknanya kita sentiasa penuhkan ilmu kita. Bukanlah maknanya kita dah complete baru kita start bisnes, tidak, ya. Yang pertama, kita mesti mempunyai coach, kita mempunyai mentor kita, ya. Coach maknanya kita mempunyai orang yang kita boleh refer dalam bisnes yang kita ceburi, bukan dalam bisnes yang berbeza, ya. Bisnes yang akan kita ceburi, ya. Dan kita mempunyai mentor, ya. Seseorang yang kita pandang, seorang yang kita pandang untuk kita follow ataupun untuk kita track dia punya sukses, ya. Yang kedua adalah kita perlu berada dalam business community yang betul. Maknanya kalau kita dalam business agriculture, kita kena berada dalam bisnes yang sama. Kalau kita umpamanya sebagai pemborong buah-buahan, kita kena berada dalam komuniti pemborong buah-buahan dan kita boleh membuat observation untuk kita mencari persona ataupun personality ataupun syarikat yang berjaya, ya, untuk kita belajar. Dan yang ketiga, tentulah kita mesti membaca buku selain daripada kita attend training, ya, untuk kita menambahkan ilmu kita lah, ya. Alright, itu ilmu yang pertama. Yang keduanya adalah dari segi modal, of course, ya. Modal ni penting. Jadi kerana apa? Kerana kita perlu tahu, sebab kita perlu tahu apakah bisnes yang kita lakukan, apakah modelnya. Daripada situ kita translate into cost. Jadi adakah modal ini nanti datang daripada simpanan kita sahaja, ataupun modal ini daripada angel investor. Angel investor maknanya orang-orang yang nak, individu nak invest lah dalam syarikat kita, atau adakah kita perlu loan bank ataupun daripada agensi kerajaan seperti Tekun, seperti Amanah Ikhtiar dan sebagainya, ataupun daripada SME Bank. Dan yang keempat adalah modal kita ni kena bersesuaian lah, sama dia bersesuaian dengan traditional business atau network marketing yang kita buat tadi. Dan yang ketiga adalah dari segi belief. Sebab apa? Kalau kita
saya pernah huraikan mengenai cycle of success lah. So maknanya untuk ada belief, kita perlu ada passion. Macam mana kita perlu ada passion yang minat, kita perlu ada banyak testimoni. Maknanya testimoni kejayaan ataupun kegagalan. Jadi di situ kita akan improve kan. Jadi bagaimana kita perlu ada testimoni bila kita ada banyak experience. Maknanya kita banyak lakukan mengikut perancangan dan juga mengikut penambahbaikan yang kita lakukan. Jadi ilmu, modal dan belief akan dirangkumkan menjadi 8 komponen utama untuk berjaya konsisten dalam bisnes. Jadi begitulah sedikit sebanyak huraian. Saya rasa kita pun sudah cukup, I think exactly 1 jam kita bersiaran pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam satu siri Facebook Live lagi. Dan kepada follower dan juga kepada semua yang mengikuti program ini, saya haraplah boleh mengikuti short training 1 jam sahaja pada minggu hadapan, iaitu pada pukul 10 pagi selama 1 jam pada 21 hari bulan September 2001. Boleh daftar sekarang, boleh pergi kepada Top Gun Consultancy Facebook page kita dan boleh register di situ. Okey, sekian saja. Ada tak soalan? Ada tak soalan daripada Facebook? Tak ada. Kalau tak ada soalan, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.